Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Cik Muhammad Rosli bin Abdul Rahman, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Yang dihormati Tuan Haji Abdul Rahim bin Muhammad Yunus, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, barisan-barisan timbalan, barisan-barisan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pembelajaran, barisan Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembelajaran, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, pegawai-pegawai, pejabat-pejabat pendidikan daerah, para pengetua, para pembentang dan hadirin yang dikasihi sekalian. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Bersyukur kita kehadrat Ilahi atas limpah kurnianya dapat kita berhimpun di dalam talian bagi menyatakan penyatuan hasrat kita untuk kecemerlangan pendidikan Negeri Pahang dalam perkongsian amalan terbaik mata pelajaran teras CJ Pelajaran Malaysia SPM Sekolah-Sekolah 5P Negeri Pahang tahun 2023. Dengan keberkatan agar program pada pagi ini berjalan dengan lancar, seterusnya mampu mencapai objektif, sama-samalah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta azizul jalil. Sesungguhnya kami pada pagi ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya Hakim ya Azim, sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru berkati pertemuan kami, berkati juga usaha-usaha kami, ilhamkan dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas, putusan-putusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami, pandukanlah tenaga dan usaha kami, memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya alim wa ya kabir, jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melarangi perintah-Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cerdas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia pun jua di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin yang dikasihi, program pengupayaan pemimpin pendidikan Pahang atau lebih dikenali sebagai 5P sememangnya amat sinonim di bibir warga pendidik di negeri Pahang ini. Apatah lagi, 5P merupakan sebahagian program utama dalam transformasi pendidikan Pahang TPP melalui 3 inisiatif. Pertama, inisiatif 3, peningkatan kualiti dan keberkesanan MLT. Inisiatif 4, peningkatan kualiti dan keberkesanan SLT. Inisiatif 8, memacu transformasi pendidikan. Maka oleh sebab itu, sudah semestinya demi kepentingan bersama, perkongsian amalan terbaik sudah semestinya menjadi sebahagian strategi untuk kita memajukan pendidikan di negeri ini. Hadirin sekalian, pergi ke kota beli selasih, sayang saudara buat halwa. Berilah kata simpulan kasih sulaman mesra satukan jiwa. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Cikgu Salahuddin bin Muhammad Rokani
daripada SMK Jengka Pusat 2 untuk menyampaikan perkongsian amalan terbaik mata pelajaran TRAS SPM Sekolah-Sekolah 5P bagi subjek sejarah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Besar Encik Muhammad Rosli bin Abdul Rahman, Pengarah Pendidikan Pahang. Yang dihormati Tuan Haji Abdul Rahim bin Muhammad Yunus, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran JPN Pahang, KPPD dalam daerah negeri Pahang, pegawai-pegawai JPN, pegawai-pegawai PPD, semua guru dan murid yang menonton siaran YouTube ini. Saya Cikgu Salihuddin bin Muhammad Rokani daripada SMK Jengka Pusat 2 akan berkongsi amalan terbaik yang bertajuk Strategi Pembelajaran Berasaskan Inquiry, Teknik KWL dan Jadual IQ dalam PDPC Sejarah. Next. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan penghargaan kepada mentor saya, Puan Masariah binti Mispari. Beliau merupakan seorang guru cemerlang sejarah, Jusasi, bertugas di Sekolah Menengah Alam Syah Putrajaya atas bimbingan dan tujuh ajar beliau. Memperkenalkan teknik ini kepada saya dan seterusnya saya mengubah suaikan teknik ini dan buat beberapa improvisation sehingga kan ada beberapa idea baru saya telah tambah dalam teknik ini. Diharapkan teknik ini dapat murid-murid gunakan untuk menjawab soalan-soalan dalam peperiksaan SPM dalam mata pelajaran sejarah, khususnya soalan-soalan kemahiran berfikir arastika. Next. Baiklah, apakah KWL? Sebenarnya KWL ni telah diperkenalkan oleh tokoh akademik iaitu Donald Ogle pada tahun 1986. Menurut beliau, KWL adalah strategi is an instructional reading strategy that is used to guide student through a text. Student begin by brainstorming everything to know about the topic. Ini maksud KWL ni asalnya adalah strategi membaca secara instructional yang digunakan untuk murid memahami teks. Daripada teks, murid akan melaksanakan sumbangsaran ataupun brainstorming. KWL juga dapat membantu guru mencukir latar belakang pengetahuan dan minat murid pada sesuatu topik. Namun pun KWL, jadi KWL ni mengandungi 3 langkah yang utama dalam PDPC. Iaitu K stand for know, apa yang murid telah tahu tentang. Manakala W, what I want to know, iaitu apa yang murid ingin belajar tentang, dan L, apa yang murid sudah belajar tentang. Itulah KWL. Next. Objektif strategi KWL. Mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid tentang satu topik dengan baik dan memantau membantu menyusun maklumat sebelum, semasa dan selepas pengajaran. Jadi ini bermakna K adalah sebelum, W semasa, L selepas. Dan kebebasan untuk menilai pemahaman dan mengembangkan idea di luar teks. Next. Baiklah, sidang hadirin dan penonton sekalian. Apakah alat keperluan PDPC KWL? Yang pertama, borang KWL ataupun jadual IQ. I stand for inquiry, Q stand for question, kertas A4 individu atau kertas sebab untuk aktiviti kumpulan, pen pelbagai warna, kertas warna, sticker notes dan idea boleh diterus tulis dalam bot jadual IQ dan gam jika menggunakan kertas warna yang dipotong sendiri. Baiklah, next. Baik, hadirin dan hadirat sekalian, di paparan anda adalah contoh jadual IQ yang kita akan gunakan dalam PDPC. Ada 3 jalur. K yang paling kiri sekali, apa
apa yang anda telah tahu tentang, no. W, apa yang anda ingin belajar tentang, dan L, apa yang anda telah belajar tentang. Inilah jadual IQ yang cikgu boleh sediakan dalam kertas sebak dan tampal dalam kelas. Atau sekiranya dalam kelas cikgu ada papan putih yang besar, boleh bahagi kepada 3. Lagi mudah untuk murid menampal ataupun menulis isi-isi penting daripada PDPC. Next. Berikutnya adalah contoh jadual yang sama seperti tadi dalam bentuk digital lah, typing. Cikgu boleh gunakan juga sekiranya cikgu nak gunakan aplikasi teknologi maklumat. Contohnya PowerPoint, cikgu boleh gunakan kaedah ini. Jadi murid-murid mungkin boleh belajar dalam makmal komputer. Tiada masalah. Next. Baik. KWL selari dengan hasrat PAK 21. Sangat-sangat selari dan sesuai. Kerana adanya 3-part lesson. K, W dan L itulah 3-part lesson dalam PDPC. K adalah aktiviti permulaan, pengenalan, latar belakang dan juga induksi. W adalah aktiviti utama yang mana di dalam aktiviti tersebut ada input guru dan juga murid sebagai pembelajar aktif. Dan L adalah aktiviti penutup untuk murid buat kesimpulan dan juga pengukuhan. Next. Baiklah, bagaimana teknik KWL dan juga jadual IQ digunakan dalam PDPC? Langkah yang pertama, lengkapkan laju 1. Okey, dalam PDPC, dalam tajuk yang ingin murid belajar atau yang ingin cikgu ajar, guru memulakan sesi pengajaran dengan sumbangsaran tentang apa jua maklumat murid tahu tentang tajuk yang ingin murid belajar atau tajuk yang ingin guru ajar. Jadi murid sekadar menulis apa yang mereka tahu contohnya dalam sticky notes, tulis di dalam maklumat di dalam sticky notes dan tampal pada laju 1 atau tulis pada laju 1 apa yang murid telah tahu tentang topik tersebut. Sebagai contoh, katakan sejarah tentang rukun negara. Jadi apa yang murid tahu tentang rukun negara, apa sahaja murid akan tulis dalam sticky notes, kemudian tampal pada laju yang pertama, menunjukkan pengetahuan sedia ada murid, dan guru meraihkan respon murid-murid tanpa judge betul atau salah. Cikgu raihkan saja supaya rangsangan ataupun minat murid boleh timbul untuk PDPC seterusnya. Baiklah, langkah 2, langkah yang sangat-sangat penting sekali. Okay, murid menyenaraikan. Di sini murid menyenaraikan apa saja yang mereka nak belajar tentang topik tersebut berdasarkan persoalan 5W1H1K, iaitu what, when, where, why, who, how dan K kesan. Sebagai contoh, tajuk rukun negara, okay, apakah maksud rukun negara? Okay, siapakah yang menggubah rukun negara, siapa yang perlu mengamalkan rukun negara, mengapa rukun negara diamalkan, di mana rukun negara kita boleh aplikasikan, jadikan sebagai pegangan hidup, dan kesan sekiranya rukun negara kita tidak hayati. Begitulah. Jadi dalam laju 2, okay, murid-murid boleh membina persoalan, okay, yang terdiri daripada 2 konstruk, iaitu lots, like lower order taking skill. Kemudian persoalan-persoalan yang telah dibina oleh murid dengan bimbingan guru, soalan-soalan itu akan dijawab oleh murid. Okay? Akan dijawab oleh murid dalam kerja-kerja kumpulan. Okay? Sudah tentu guru perlu memberikan sedikit input sebelum murid melakukan aktiviti. Selepas murid buat aktiviti, pembentangan dilaksanakan dengan menjawab persoalan-persoalan murid yang telah nyatakan tadi. Baiklah, pada langkah ketiga, iaitu langkah yang kita tahu tadi, iaitu untuk aktiviti penutup. Murid akan lengkapkan laju 3. Murid mengisi fakta yang sudah diperoleh selepas membaca teks ataupun selepas guru mengajar topik tersebut. Okay, di sini untuk laju 3, murid akan dapat pengetahuan sedia ada untuk topik yang baru. Jadi beginilah kaedah PDPC dalam
KWL. Next slide please. Baiklah, contoh topik dasar luar Malaysia. Soalan nombor 1 hingga 6 di atas adalah soalan respon murid yang membina sendiri soalan tersebut. Jadi murid tulis pada lajur nombor 2, kemudian guru pula perlu memurnikan respon murid itu berdasarkan OP dan KK yang hendak dicapai PDPC tersebut. Next. Baik, satu lagi contoh dalam KWL, iaitu dalam borang jadual IQ dalam topik raja perperlembagaan pada lajur yang pertama, lajur K. Ini adalah jot down murid-murid tanpa betul atau salah, murid tulis saja dan guru kita dapat lihat PSA murid, pengetahuan sedia ada. Kemudian untuk buat aktiviti utama, murid-murid soalan yang dibina oleh murid-murid akan dipecah kepada 2, satu lots dan satu hots. Kemudian L adalah aktiviti penutup yang mana murid boleh membuat refleksi. Antara refleksi yang boleh dibuat, apakah pengetahuan yang dia peroleh, apakah nilai murni yang diteladani, dan unsur-unsur patriotisme yang ditunjukkan serta harapan kepada bangsa dan negara yang cemerlang. Next. Baik. Contoh yang ketiga dalam jadual IQ ataupun borang KWL, guru juga boleh membentuk persoalan walaupun tidak merangkumi 5W1H. Bergantung kepada apa OP dan apakah KK yang ingin dicapai pada hari PDPC tersebut, dan juga bergantung pada standard pembelajaran dalam DSKP. Next. Baiklah, apakah kekuatan dan kelemahan teknik KWL? Selepas beberapa tahun kebelakang ini menggunakan teknik ini, dan saya dapati ada kelebihan dan juga kelemahan teknik KWL. Antara kelebihannya ialah membantu murid lebih aktif dan efektif dalam pembelajaran. Jadi murid akan terlibat sebagai pembelajar aktif daripada minit pertama sehinggalah minit yang terakhir, insya-Allah. Dan murid dapat meneroka topik yang dikaji daripada pelbagai perspektif, sebab teknik ini adalah sebahagian daripada strategi pembelajaran berasaskan inquiry, yang mana murid akan meneroka, menyiasat dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, dan membantu murid memahami dengan lebih mendalam mengenai sesuatu topik yang dikaji. Dan yang penting, dengan menggunakan teknik KWL ini, insya-Allah dapat membantu murid membina kemahiran menjawab soalan-soalan, kemahiran berfikir aras tinggi, insya-Allah. Baik, apakah kelemahan teknik KWL? Kelemahan ini ada satu, iaitu mengambil masa yang banyak jika tidak dirancang dengan teliti. Sebab KWL ni menggunakan banyak bahan-bahan PDP seperti sticky notes, kertas majung, sebab, pen marker, dan apa saja bahan yang boleh menyokong teknik ini, OP dan KK akan terganggu dan juga terjejas. Jadi untuk menggunakan teknik KWL, cikgu kena rancang betul-betul supaya objektif tercapai. Dan untuk murid-murid lemah, murid persoalan sendiri. Jadi ini adalah kelemahan pertama yang saya jumpa semasa saya aplikasikan teknik ini dalam PDPC. Bagaimana nak menyelesaikan masalah ini, sedangkan dalam peperiksaan kita tahu, semua murid tanpa mengira latar belakang akan menjawab soalan kebat yang sama. Jadi murid, walaupun murid ini murid perhalus atau murid potensi, mereka juga perlu jawab kebat. Baik, next please. Baik, untuk murid perhalus atau murid potensi, guru sendiri yang membina soalan sesuai dengan aras-aras murid tersebut. Jadi, tak perlulah murid membina soalan. Jadi, guru bina soalan, dan soalan-soalan yang dibina sebagai aktiviti dalam PDP,
Guru boleh ambil soalan itu daripada modul perhalus, Yayasan Pahang dan JPN serta JUJ ataupun modul-modul percubaan negeri-negeri lain. Tak ada masalah, apa saja janji soalan tersebut menjana kemahiran berfikir aras tinggi murid-murid dan juga kemahiran pemikiran sejarah. Dan buatlah seperti biasa untuk murid perhalus, kita rendahkan arasnya, kita bina soalan, kita gunakan pelbagai kaedah, contohnya video, kita ambil petikan daripada kereta akhbar, majalah, kita jadikan aktiviti itu lebih menarik. Baik, jadi bermakna KWL, PDPC dan juga jadual IQ ini dia ada 5 dalam 1. Yang pertama, murid aktif. Yang kedua, murid membaca dan mengulang kaji. Yang ketiga, murid dapat teknik menjawab. Dan yang keempat, murid dapat sumber daripada luar kotak. Dan yang kelima, meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Next. Baik, sebagai contoh tajuk rukun negara. Apa yang telah saya tahu tentang rukun negara? Murid menyemak buku teks dan menulis maklumat berkaitan rukun negara. Ini contoh untuk murid perhalus. Dalam buku teks ada tajuk rukun negara, tulis saja maklumat di situ apa yang mereka yang telah tahu. Kemudian untuk soalan, untuk aktiviti utama W, guru membina soalan untuk murid, rukun negara dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera, buktikan. Jadi dari situ murid mencari jawapan berdasarkan video rukun negara yang cikgu tunjukkan pada murid. Daripada video, murid tengok, murid nilai, dan murid cari jawapan bersama dengan rakan dan bentang dalam kumpulan. Dan dari situ murid akan meningkatkan kemahiran berfikir. Next. Baik, ini contoh untuk ayat kebat murid alus tajuk rukun negara. Ambil sahaja daripada buku teks dan tuliskan maklumat tersebut. Maksudnya apa yang mereka sedia tahu. Next. Yang ini adalah tajuk rukun negara, membina ayat dan membina ayat dan juga kebat untuk murid halus. Ini adalah laju bagi L, learn. Jadi di sini murid membuat refleksi sendiri, contohnya nilai-nilai murni, unsur-unsur patriotisme dan sebagainya. Next. Baik. Satu lagi contoh adalah tajuk pilihan raya. Jadi dengan menggunakan borang KWL, guru boleh tanya apakah murid tahu tentang pilihan raya. Murid tulis apa saja yang dia tahu, kemudian catatkan atau tampal pada laju K. Kemudian murid, untuk aktiviti utama, murid membina soalan sendiri dengan bimbingan guru. Untuk murid pahalus, guru membina soalan kepada murid. Kemudian daripada persoalan tersebut, murid mencari jawapannya. Di sini murid, kita dapat libatkan murid sebagai pembelajar aktif dan juga guru sebagai pemudah cari yang berkesan. Dan untuk L, jalur L, jawapan-jawapan murid yang telah dihasilkan, kita boleh jadikan sebagai pengetahuan yang diperoleh untuk murid-murid. InsyaAllah dengan menggunakan teknik KWL dan juga jadual IQ dapat meningkatkan kemahiran. Murid boleh menggunakan kemahiran yang telah dipelajari, yang telah didedahkan sejak bilik darjah lagi untuk diaplikasikan dalam peperiksaan untuk menjawab soalan kebat. Next. Baik, ini sekadar contoh. Maksudnya kita dari luar jadikan sebagai unsur pembelajaran dalam PDPC sejarah. Ini adalah tajuk ataupun aktiviti utama W. Kita beri murid satu petikan daripada akhbar, kemudian kita bagi soalan. Kita bagi soalan, mengapakah rakyat ataupun warga negara Malaysia perlu menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Jadi daripada petikan murid baca, dengan berpandu pada soalan dalam tak laju W tadi, murid akan jawab soalan tersebut. Dan dibincangkan dan dibentangkan. Next. Baik, yang ini tajuk dasar penswastaan. Dasar penswastaan.
Cikgu juga boleh fokus W tu untuk soalan HOTS. Okey, jadi ini bermakna ia sesuai untuk murid-murid yang cemerlang. Okey, contoh sebagaimana di paparan dalam dasar penswastaan, bukti kejayaan dasar penswastaan, okey, dan juga adakah wajar dasar penswastaan diteruskan. Jadi KBAT tu juga boleh masuk unsur analisis, aplikasi, menilai dan juga mencipta. Kemudian letak di situ dan murid cari dalam kumpulan. Okey, berdasarkan sumber-sumber yang telah cikgu sediakan. Next. Baik. Ini adalah hasil yang lengkap, okey, untuk tiga-tiga laju, okey, yang telah dibuat oleh murid yang telah saya salin semula lah. Okey. Jadi inilah dia laju-laju KWL dalam jadual IQ. Jadi kita dapat lihat bahawa okey, dalam laju pertama segala persoalan segala pengetahuan sedia ada murid telah dicatatkan, dan selepas itu guru akan memberitahu murid apakah objektif dan KK yang ingin dicapai. Seterusnya masuk kepada laju W, aktiviti utama. Guru mencetuskan persoalan-persoalan, jadi murid akan jawab persoalan-persoalan tersebut. Okey, murid akan meneroka, murid akan lihat video untuk dapatkan sumber dan maklumat supaya persoalan-persoalan KBA dan KBAT dapat dijawab. Dan juga untuk laju L, learn, apakah murid yang telah belajar, murid membuat refleksi sendiri ke di hadapan kelas atau dalam kumpulan masing-masing atau secara partner, iaitu berdasarkan 4 perkara: pengetahuan yang diperoleh, pengetahuan yang murid peroleh dalam tajuk tersebut, unsur patriotisme, nilai-nilai murni dan juga harapan kepada bangsa dan juga negara. Next. Kesimpulannya, hadirin dan hadirat sekalian, Dona Ogle mendapati bahawa KWE membantu guru-guru untuk menjadi lebih interaktif dalam pengajaran mereka, sementara murid menjadi lebih aktif dalam kelas, insya-Allah. Sebab saya telah buat, okey, memang aktif daripada minit pertama sehingga minit terakhir walaupun murid itu kelas belakang. Cuma kelas belakang kita kena sesuaikan arah soalan tersebut dengan kemampuan murid-murid. KWL adalah satu strategi PAK 21 yang dapat mengembangkan KBAT murid. Jadi kita tak perlu tunggu selepas peperiksaan baru kita nak cari, okey, apakah RCA. Memang betul, lepas peperiksaan kita cari RCA, kita buat intervensi, itu betul, tu tak salah sama sekali. Maksudnya kalau kita tackle isu KBAT ni awal-awal lagi, iaitu dari bilik belajar, insya-Allah isu KBAT, murid jawab KBAT dalam peperiksaan ataupun kemahiran berfikir arah rendah, soalan yang arah rendah seperti mengingat, memahami, akan banyak dapat diselesaikan masalahnya. Okay, dari bilik belajar, kita boleh mulakan dari bilik belajar. Kalau datang 4, kita boleh mulakan untuk melangkah SPM. Malah teknik ini juga boleh kita buat sejak murid-murid itu tingkatan 1 lagi. Baik, dengan KWL, guru akan menginovasikan teknik ini berdasarkan daya kreatif guru itu sendiri. Dan juga murid dapat mengulang kaji, dapat belajar dengan lebih aktif. Okay, murid dapat mengkaji, menyelidik, menyiasat, meneroka, okay, dengan lebih berkesan. Untuk KWL yang mantap, guru-guru sentiasa membuat lesson study, okay, dengan panitia masing-masing supaya KWL yang diaplikasikan dalam kelas dia mantap, berkesan dan juga murid-murid dapat impaknya. Okay, dan insya-Allah, okay, maka PDPC sejarah akan menjadi sebuah PDPC ataupun pembelajaran yang bermakna, insya-Allah. Begitulah hadirin dan hadirat sekalian perkongsian saya tentang strategi pengajaran berasaskan inquiry, teknik KWL dan jadual IQ dalam PDPC sejarah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengharapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Salahuddin bin Muhammad Rokhani daripada SMK Tingkat Pusat 2 bagi perkongsian amalan terbaik mata pelajaran terah SPM sekolah-sekolah 5P. Alhamdulillah, kita dah selesai bagi semua ke-7 perbentangan pada hari ini berkaitan dengan perkongsian amalan terbaik
mata pelajaran TRAS SPM sekolah-sekolah 5P. Semoga apa yang dikongsi semestinya menjadi panduan bagi kita dalam menyusun gerak kerja demi kecemerlangan pendidikan sama ada di peringkat sekolah, daerah dan seterusnya negeri. Banyak kelok ke penarik, elok tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Di atas dahan burung tempur melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Semoga apa yang kita kongsikan dapat dimanfaatkan kepada seluruh murid-murid dan pelajar SPM yang akan menduduki SPM tahun 2022 ini akan memperolehi kejayaan, insya-Allah. Saya akhiri majlis dan perkongsian amalan terbaik mata pelajaran TRAS SPM sekolah-sekolah 5P dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.